Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak murid darjah 4 sihat. Okey. Saya Cikgu Zaris Miza. Pada kali ini saya akan mengajar kamu semua mata pelajaran Sirah darjah 4. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran, cikgu nak tanya kamu semua dah bersedia ke belum dengan kitab dan juga buku tulis? Okey, yang mana satu kitab sirah? Okay, cikgu tunjukkan di sini, ini adalah kitab sirah darjah 4 yang akan kita baca, yang akan kita fahami isi kandungannya. Baik, kalau kita tengok dalam dalam kitab darjah 4 ni, pelajaran yang pertama adalah pelajaran yang bertajuk Isra' dan Mi'raj. Kamu biasa tak dengar perkataan Isra' dan Mi'raj? Cikgu percaya semua biasa dengan perkataan Isra' dan Mi'raj. Jadi hari ini kita nak tahu apakah dia pengertian Isra' dan Mi'raj. Baik. Baiklah, okey. Kita tengok di sini. Okey. Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad yang mengalami peristiwa ini. Baiklah, yang pertama sekali kita nak tengok apakah dia pengertian Isra' dan Mi'raj. Okey, kita tengok pengertian Isra' dan Mi'raj. Perkataan Isra'. Okey, perkataan Isra'. Sekejap Okey, kita tengok yang pertama, perkataan Isra' itu adalah bermaksud perjalanan Rasulullah SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke mana? Ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin. Okey, daripada Mekah pergi ke Palestin. Okey. Sebenarnya jarak jarak Mekah Al-Mukarramah ke Palestin itu lebih kurang dalam 1,500 kilometer. Betapa jauh anak-anak. Perjalanan Nabi Muhammad berlaku dalam masa 1 malam. Sekejap saja. Okey. Jadi selepas tiba di Masjidil Aqsa di Palestin tu, Nabi Muhammad Mi'raj pula. Apakah dia maksud Mi'raj? Mi'raj ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, menaiki langit ke-7 dari Masjidil Aqsa. Naik ke langit yang ke-7 tu menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi dalam masa 1 malam, Nabi Muhammad pergi ke 2 tempat. Yang pertama, Isra' daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan yang kedua daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu maksud maksud Isra' dan Mi'raj. Okey. Seterusnya kita tengok peristiwa yang berlaku pada Isra' dan Mi'raj ini. Peristiwa, sebelum kita tengok apa dia peristiwa yang berlaku, kita nak tahu dulu Isra' dan Mi'raj ni berlakunya bila? Iaitu pada 27 Rajab setahun sebelum Hijrah. Ingat kalau 27 Rajab itu adalah hari Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad bergerak daripada Mekah, daripada Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa dan seterusnya ke Sidratul Muntaha dengan kenderaan apa? Nak sekalian cuba fikir, pada masa itu ada tak kereta? Ada tak kapal terbang? Ada tak jet? Ada tak kapal laut?
Okey, sebenarnya Allah Ta'ala dah sediakan satu kenderaan untuk Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj. Okey, Allah Ta'ala telah menciptakan Buraq, iaitu Buraq ini adalah sejenis makhluk Allah, itu binatang yang Allah ciptakan untuk membawa Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj. Jadi Buraq ini diambil dari perkataan barkun yang bermaksud kilat. Jadi Buraq ni dia boleh bergerak sepantas kilat. Sangatlah laju. Sebab itu Nabi Muhammad sempat untuk Isra' dan Mi'raj dalam masa satu malam sahaja. Walaupun tempat yang Nabi Muhammad pergi ni sangat jauh. Okey? Baiklah. Kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tadi. Okey. Sebelum Nabi Muhammad Isra' Mi'raj, Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad dan kemudian Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad. Belah dada Nabi Muhammad, keluarkan hati Nabi Muhammad, kemudian sucikan, bersihkan, basuh hati Nabi Muhammad itu dengan air Zam-Zam. Jadi, membelah dada Nabi Muhammad sebelum Isra' Mi'raj ini adalah kali yang kedua. Kali yang pertama tu ketika Nabi Muhammad berusia 3 tahun. Semasa Nabi Muhammad berada di dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Okay, yang ini nak Isra' Mi'raj, kali kedua Nabi dibelah dada. Okay. Selepas itu, Nabi Muhammad telah dibelah dadanya, dicantumkan balik, setelah hatinya dimasukkan. Okay. Jadi, Isra' dan Mi'raj ni, semasa Isra' dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad pun dibawa ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Tiba di sana Nabi Muhammad bersolat. Kemudian selepas selesai solat, Nabi Muhammad telah didatangkan dengan 2 bejana. Bejana ni bekas ya anak-anak. Yang bejana pertama berisi susu, bejana kedua berisi arak, himar. Okey, jadi Nabi Muhammad telah memilih susu dan meminum susu tersebut. Baiklah. Okey, selepas itu apa yang berlaku anak-anak? Okey. Semasa Semasa Nabi Muhammad Isra', peristiwa yang Nabi Muhammad telah saksikan ialah Nabi Muhammad telah nampak Malaikat Malik. Malaikat Malik itu tugasnya apa anak-anak? Siapa ingat? Tugasnya ialah menjaga neraka. Yang mana perwatakan ataupun keadaan Malaikat Malik ini sangat garang, sangat bengis, tak senyum, tak ada muka happy, tak ada muka yang girang. Maknanya kalau jumpa dengan Malaikat Malik ni, kita jadi takut. Kenapa? Sebab tugas malaikat ini menjaga neraka. Nabi Muhammad nampak umat Nabi Muhammad ni dalam neraka. Ramai yang masuk neraka pada masa peristiwa tersebut. Jadi Nabi Muhammad telah dinampakkan, diperlihatkan beberapa azab yang menimpa kaum Nabi Muhammad ni. Kita semua ni lah umat Islam ni semasa di neraka. Jadi nampak bagi orang yang masih di dunia suka mengambil harta anak yatim, apa yang terjadi ketika di neraka tu? Anak-anak, siapa tahu? Siapa pernah dengar? Okey. Kalau orang yang masih suka mengambil harta anak yatim ni, keadaan mulutnya mempunyai moncong dan moncong itu dimasukkan api ke dalam mulutnya sepanjang masa di dalam neraka. Begitu azab sekali. Itu bagi golongan orang yang mengambil harta anak yatim. Ada lagi Nabi Muhammad nampak dalam neraka orang yang mengamalkan riba. Apakah balasan yang mereka dapat semasa di neraka? Keadaan perut orang itu sangat besar. Jadi kerana terlalu berat perut itu sampai mereka tak boleh bergerak ataupun beralih di dalam neraka. Allah Ta'ala azab mereka yang suka
ataupun yang mengamalkan riba. Okey. Seterusnya Nabi Muhammad nampak juga orang yang suka melakukan zina ataupun pernah melakukan zina di semasa di dunia. Apakah azab ataupun siksaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ini, iaitu mereka ini diazab dengan memakan daging yang busuk. Walaupun dekat depan diorang ni ada daging yang elok, daging yang halal, tapi mereka tetap pergi dekat bekas yang ada daging busuk tu, mereka makan tidak berhenti-henti. Bayangkan kalau kita ni kat dunia makan daging busuk mesti dah muntah. Muntah lagi kalau di neraka tu tidak berhenti-henti makan daging busuk. Ini bagi orang yang buat zina. Okey? Baiklah. Jadi anak-anak, kita tengok betapa Allah Ta'ala tu dah tunjukkan kepada Nabi Muhammad siksaan-siksaan yang akan diberikan kepada manusia-manusia yang selalu yang melakukan kesalahan ketika di dunia, yang membuat dosa ketika di dunia. Okey. Baik. Setelah itu Nabi Muhammad telah pun bertemu dengan nabi-nabi pada pintu-pintu langit. Okey, itu peristiwa semasa Isra. Okey, yang pertama, langit pertama, Nabi Muhammad telah bertemu dengan Nabi Adam. Okey, ada 7 langit lapisan langit Yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Ingat, yang pertama Nabi Adam tadi, yang kedua Nabi Isa. Yang ketiga, langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Okey, yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya. Pada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Okey. Nabi Muhammad telah menerima kewajipan solat fardu 5 waktu sehari semalam, yang asalnya adalah 50 waktu. Tetapi Allah Ta'ala kurangkan menjadi 5 waktu. Baik, Nabi Muhammad juga diperlihatkan dengan rupa sebenar malaikat Jibril alaihissalam di Sidratul Muntaha. Ini adalah antara peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang Nabi Muhammad saksikan semasa Isra dan Mi'raj. Okay. Baik anak-anak, sebagai rumusannya, cikgu nak ingatkan kepada kamu ataupun kita rumuskan kembali apakah yang kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama, apa yang perlu kita ingat ialah apakah dia pengertian Isra dan juga pengertian Mi'raj. Okey. Yang kedua, kita nak kena ingat bila berlakunya Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, kita nak tahu apakah kenderaan yang Nabi Muhammad gunakan yang semasa Isra dan Mi'raj. Okey. Sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah cikgu akan kongsikan lagi maklumat ataupun info yang lain pada waktu yang akan datang. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.